Use slot 2 Idiots FM, powered by Hamasah Ashabab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Bertemu kita kembali dalam 2 Idiots FM. Bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang. Lebih kencang juga untuk musim kedua ini. Musim baru kita setelah habislah musim-musim 1 pada tahun lalu, 3 tahun lalu. Jadi kata selamat datang kembali kepada Farizwan yang kata bersusah payah untuk shoot 2 Idiot FM ni. Memang kita panggil daripada UMS. Farizwan, tang turun semenanjung. Dia lah jawab, setelkan duit aku. Well. Okay, jadi itulah, dan harapnya perpisahan kita sebelum ni selama 2 bulan tidak menjejaskan kita punya keserasian lah. Harap serasi lagi lah. Saya dah makan roti canai, insyaAllah. Saya ada partner baru kat sana. Okey lah. Okay, teruskan. Sebab dia 20 minit je. Jadi tak banyak pun dah cakap. Jadi untuk musim kali ini kita akan menerangkan ataupun kata bertema kan. Betul. Tema untuk musim kedua bagi slot utama ni adalah Changemaker and Ummah Innovation. Yes. Jadi kita akan membincangkan dengan lebih lanjut sebenarnya apa itu Changemaker, dan segalanya adalah kata berdasarkan kitab ni lah, insyaAllah, yang akan dirilisnya bila oleh Has Publication. InsyaAllah bulan 6 di Has Special Event. Ya, Has Special Event. Boleh siapkan duit lah. Rasa dalam bukunya RM300 satu. Jadi itulah akan direview oleh New York Times. Malaysian Times. Okay, jadi tanpa membuang masa, kita akan bergerak kepada tajuk pertama kita lah. Chapter pertama kita. Jadi sebenarnya sebelum kita menerangkan pasal Changemaker ni lebih lanjut, kita terangkan sedikit fenomena yang berlaku kat Malaysia. Jadi sebabkan Changemaker ni adalah seseorang yang membawa perubahan dan inovasi kepada ummah secara keseluruhan. Jadi tanpa satu benda untuk inovasi, macam mana kita nak jadi penginovasi? Boleh faham tak sebenarnya? Cuba lagi. Sebagai contoh lah, sebagai contoh mentol dulu kan. Jadi kalau mentol tu tak ada masalah, confirm kita guna sampai sekarang kan. Tapi masalahnya mentol lama tu dia ada beberapa masalah yang perlu diinovasi. Sebagai contoh lampu dia oren kan, mata tak selesa kan, lepas tu panas dan dia consume banyak elektrik. Jadi disebabkan ada beberapa masalah itu, muncul innovator dan akhirnya dia menginovasi mentol tu kepada contoh LED apa yang kita ada sekarang ni, yang paling terbaru lah, LED, lampu kali bantang semua yang menjimatkan tenaga, tak panas semua kan. Jadi memang nak tak nak dia ada problem. Dia ada problem. So memang untuk menjadi Changemaker sebenarnya nak tak nak kita kena recognize lah problem tu. Dan antara problem untuk kali ni kita bincang sikit lah, kenapa manusia tak boleh jadi Changemaker. Kenapa jiwa Changemaker tu tak ada. First ni adalah disebabkan, untuk tajuk kali ni, first ni adalah kenapa manusia ni dia ignorance lah. Dia macam tak kisah orang lain. Kenapa kita jadi lama sangat tu. Okey, Afif pula. Kenapa kita jadi satu kata puak ataupun kaum yang kata tak kisah masalah ni, tak kisah orang lain. Macam biarlah. Agak-agak ada pendapat lah orang yang baru Afif. bentuk rumus. Kalau ikutkan macam apa yang anda panggil, kita bukannya tak tahu ke tak kisah, tapi kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Saya contoh lah, kalau kita katakan pada seorang, kalau saya sejak kebelakangan ni saya banyak jumpa orang untuk kebanyakannya keluar daripada universiti, lepas tu alamak, apa nak buat sekarang, tak tahu semua tu kan. Tapi bila tanya pada diorang, tahu tak apa masalah yang sedang orang hadapi kan, on that spot barulah macam baru sekarang fikir, betul lah ramai keluar daripada universiti tak tahu masalah semua tu. Memang sebab apa orang panggil, we've got no time to think about others. Dia macam setiap hari belajar memang pasal diri sendiri dari sini, sampai tak pernah terfikir untuk fikirkan pasal orang lain, tak pernah tahu untuk ambil tahu pasal orang lain. Memang dia bukan pasal apa lah, tapi memang tak pernah, apa orang panggil, kata tak pernah dibuka mata lah. Dia macam baru tak, dia tak sedar benda tu ada lah. Betul. Pada saya ni ada baca kat mana-mana ke semua? Kali tak baca kan, ni saya tulis sendiri. Okay, apa ni,
bila kita nak jadi change maker ataupun jadi pengubah, kita kena tahu masalah. Okey. Contoh eksperimen sains. Kenapa kita buat kajian? Sebab kita nak selesaikan masalah. Sama lah macam ni. Kita, kalau kita tak ambil tahu, macam mana kita nak jadi orang yang nak mengubah sesuatu tu. Okey. Contoh kita tak kisah pun mental panas kan. Buat apa? Macam mana pula kita ada inspirasi untuk kita ubah? Kita tak tahu pun masalah mahasiswa ke, masalah penganggur ke, masalah kemiskinan apa semua, kita tak kisah. Jadi apa pula motivasi kita untuk kita ubah benda tu? Tak ada. So mau tak mau kita kena jadi orang yang ambil tahu, barulah kita tahu kita nak ubah. Okey, barulah kita tak boleh lah macam ni. Kena. Tak boleh, dia patutnya macam ni. Okey, baik. Macam tu lah. So kalau Faizal bawa buku yang macam ni. Jadi itulah antara sebab kalau macam yang Afiq kata tadi, sampai tak ada masa kan. Dan memang dalam apa yang telah ditulis untuk chapter 1.1, dalam ni macam apa yang saya tulis, yang telah saya rilis kat ibu kan. Kenapa manusia ni ignore? Salah satu sebabnya adalah disebabkan oleh komitmen sebenarnya. Dia benda ni mungkin kita tak nampak tau. Dia macam ni konspirasi teori je kan. Tapi benda ni memang berlaku. Disebabkan sebagai contoh untuk generasi kita komitmen yang ada dekat ni. Komitmen ni bukan kita tengok dari sudut tanggungjawab macam contoh komitmen kita sebagai belajar tak. Tapi komitmen tu merangkumi semua benda yang memerlukan perhatian kita. Apa? Contoh kalau kita pelajar, benda yang memerlukan perhatian kita, of course lah, assignment, tidur semua, nak makan. Facebook juga, hiburan, riadah, benda tu semua sangat memerlukan komitmen dan perhatian kita. Tengok ni, tengok movie ni ke, buat macam-macam benda. Sebab market, macam contoh kalau kita flashback balik pada 100-200 tahun sebelum ni, apa je yang ada kat dunia? Macam duduk, tolong bapak bertani, sirik, makan, pergi surau, benda-benda macam tu. Tapi sekarang ni dia macam market, macam mana dunia ni menubuhkan demand kan. So macam-macam benda, banyak keperluan yang kita boleh isi sebenarnya. Sampaikan orang kata tak ada masa untuk fikir pasal masalah macam tu. Tadi ada nak sambung. Tak ada. Yang ni saya baca tiba. Jadi tak baca. Saya dah lupa lah, banyak sangat buku. Okey, baik. Macam Nazrul cakap kan, 200 tahun dulu kan. Inovasi ni bukannya satu keperluan waktu tu, sebab semua menggunakan satu benda yang sama semua kan. Jadi dia tak terfikir pun buat apa aku nak, tak ada pun lagi nak fikir pasal mental ke, pasal kereta ke apa semua kan. Sampailah ke revolusi perindustrian kan, dah mulalah kita memula mencipta. Tengok bagaimana apabila sesuatu tu dicipta kan, orang mula gunakan tu untuk boost lagi idea. Contoh kita tengok telefon, kita ambil dulu paling awal lah kereta. Bagaimana Henry Ford buat kereta kan. Dan tengok macam mana sampai ada inovasi sekarang. Sampai senipis-senipis kereta pun ada, sebesar-besar kereta ada. Handset, Alexander Graham Bell buat telefon sebesar-besar tu. Tengok sekarang jadi apa. Senipis-nipis ni fungsi sama, tapi hasil daripada inovasi. Maksudnya apa saya cuba nak cakap adalah, mungkin seseorang perlu bermula, jadi orang lain akan terinspirasi untuk jadi change maker tu juga. Okey, tapi lebih baik daripada yang pertama. Contoh kita dah tolong selesaikan benda ni dengan cara ni, tapi ada orang lain boleh datang dengan selesaikan benda ni yang sama juga tapi lebih baik. So orang boleh pilihan lah. Kamu boleh pilih telefon sebesar ni, kamu pun boleh pilih telefon senipis-nipis ni. Sama macam kereta, itu dalam bentuk barangan lah. Tapi kalau pasal masalah rumah ni, macam-macam lah cara. Itu je lah daripada saya. Okay. Ada 10 minit je gerak. Itulah macam ada nak tambah? Tak apa. Okay. Tak baca. Jadi untuk isi yang kedua, untuk apa yang telah ditulis, merujuk kepada kitab ni kan. Sebenarnya ada satu filem yang kita tengok, rasanya korang pun dah tengok kot. Sanzaru arahan Adam Sinclair. Dia cerita kenal. Haruslah. Jadi dia cerita macam dia filem tu is all about satu psikologi sosial masyarakat. Namanya Diffusion of Responsibility.
Saya bagi contoh mudah. Dalam e-book tu dalam e-book 1.1 tu saya ada tulis kalau ada baca lah. Takkanlah tak baca. Saya tanya apa tau? Okay, katalah seorang ni dalam analogi yang dia bagi dalam video tu, seorang ni tak berapa cerdik, dekat tengah jalan lah, dekat Padang taman mainan kan. Untuk yang apa scene pertama, dia seorang tercekik apple. Apple bulat-bulat tu dia telan. So tercekik lah. So in the same time dia tercekik tu, nasib baik ada seorang lalu belakang dia. So orang tu tolong lah. So dia seorang je. Untuk kali ni seorang yang nampak datang tolong pum, terkeluar termuntah balik apple kan. So okay, bye. So scene yang kedua, apa, budak tu makan balik apple tu, tercekik lagi. Tapi dalam scene yang kedua ni, katalah orang yang sekitarnya ada 50 orang. So bila dah ramai, setiap orang expect seorang untuk buat sesuatu tau. Macam budak tu tercekik, ada sesiapa nak tolong? Tak ada siapa nak tolong. Tak ada siapa tolong. So bila semua orang tunggu initiate someone untuk initiate. Bila orang tunggu, bila dia orang dah nak start, everything is too late lah. Orang tu dah mati tercekik. Macam pengalaman saya dekat surau TBS lah selalunya kan. Macam azan dah masuk maghrib kan. Tiba-tiba semua tengok phone. Semua tengok phone kan. Lepas tu ada yang dah semayang seorang-seorang. So macam apa pasal ni? Patut first batch lah kan. Yes. So kena ada orang initiate. Jadi saya pun initiate Iqamat je. Semua terus okay, faham dah. Nak semayang Jumaat. Memang orang tunggu tau benda tu. Dia macam itulah. Saya tak tahu, mungkin lah pada saya lah. Pada saya je lah. Dia bukan pada buku mana-mana. Mungkin dekat luar negara tak macam tu tau. Tak tahulah, jarang pergi luar negara kan. Tapi mungkin dalam konteks masyarakat Malaysia, kita tahu benda tu. Kita tahu benda tu. Contoh tercekik apple kan, kita boleh bantu, kita tahu. Tapi kalau orang ramai kan, masing-masing tunggu siapa yang nak mula dulu. Samalah macam banyak lagi peristiwa lain kan. Contoh macam apa ni kereta rosak ke apa semua kan. Sebenarnya dalam ramai-ramai tu mesti ada yang tahu, tapi tak mau berhenti apa semua kan, tak nak tolong. Dia bila seorang barulah masing-masing nak ikut sama. Maksudnya adalah kita ni masih lagi dibelenggu dengan perasaan siapa yang dulu aku takutlah aku first, nanti kan salah macam mana, malu lah apa sebagainya kan. Tu semua yang menutup pintu-pintu change maker ni sebenarnya. Maknanya memang sebenarnya boleh kata je dah macam okay, mungkin kita ni sebab tajuk kita ni adalah orang yang tak peduli kan. So mungkin satu adalah memang betul kita tak peduli sebab kita tak sedar benda tu kan. Kita komitmen tu supaya bayar kan. Dan satu lagi mungkin kita peduli, tapi itulah social psychology tu memang ada. Macam bersebab filem tu yang saya tahu tu, dia refer kat kes yang betul tau. Seorang perempuan ni dekat New York dirogol dan ditikam sampai mati dekat kawasan perumahan dia. Dan masalahnya saksi seramai 38 orang. Ramai kan. Saksi seramai 38 orang. Tapi diorang just dengar orang jerit. Macam lalas laporan polis buat 30 minit selepas tu orang tu dah mati dah pun. Masing-masing aspek orang tu buatlah untuk tu. Jadi sebab itulah antara benda yang akan dikupas adalah adakah semua benda masalah semua kita just okay, biarlah kerajaan yang buat masalah ni. Biarlah badan kebajikan ni yang settle kan. Biarlah orang ni yang buat, biarlah orang yang buat. So bila orang fikir, semua fikir benda macam tu. Jadi itulah, benda tu nanti dia berbalik kepada selain daripada komitmen, daripada pasal tak peduli, dia masuk kepada sifat prihatin kita tahu. Dengan contoh kat Malaysia sendiri pasal dera lah. Perasan tahu tak, Lalang Akhbar cerita peristiwa benda tu sebelum kes tu terjadi. Jiran mula masuk paper. Saya memang pernah dengar ni. Saya memang selalu dengar tangisan pada waktu malam. Saya memang perasan dia ni. So kenapa tak buat apa-apa? Tapi selepas dah diberkas oleh polis ke Jabatan Khidmat Masyarakat ke semua, barulah semua menjadi keyboard geria lah. Yang jadi hero selepas kejadian pun ada jugalah. Saya mendengar ni apa semua. Bila ada sesuatu tragedi kan, contoh tanah runtuh ke apa sebagainya, barulah kami memang perasan ada gegaran-gegaran sebelum ni. So kenapa tak buat report? Kenapa selepas barulah kita jadi macam Nazul cakap lah, dah lambat.
So kalau macam isu dia sekarang adalah orang tak sedar kan. So apa kalau hasil daripada orang dengar slot ni, apa hasil yang diorang buat? First step sebagai Diorang contoh mesti tak sedar punya diorang dengar pasal dia. kita nak train macam mana nak sedar pada Zero, pendengar. tips sikit dulu. Okay, kita bagi secara ringkas lah sebab ini sebenarnya akan dikupas akan nanti datang kan. Beli So Beli buku. Benda paling ringkas sebagai contoh lah, antara isu yang selalu berlaku adalah contoh sampah. Kita jalan KLCC kan, kalau biasa kalau sampah ada satu je sana, memang satu kertas, gumpal kertas lah katakan kan. Kalau orang seorang tu lalu, lepas tu orang belakang nampak orang tu tak kutip, takkan aku nak kutip. Lepas tu dia pun lalu, lepas tu orang belakang tengok ni dua orang lalu tak kutip lah. So macam mana kita nak supaya kita latih orang tu supaya dia dapat hasil terbaik bermula dengan mengutip sampah? Apa cadangan dia? Maknanya kita nak suruh orang tu initiate macam mana nak kutip sampah kan. Sebenarnya itulah apa target saya untuk orang kata untuk melahirkan lebih ramai initiator kan. Dan satu first untuk orang initiate confirm dia kena tahu sampah tu ada. Nak tak nak dia kena tahu, dia kena nampak sampah. Tahu benda tu sampah. Sampah okey. Benda tu sampah. Dia beza dengan benda tu kalau duit. Orang lalu lah duit. Orang lalu lah takkan. Orang pertama dah sambut. Beza. Jadi sebenarnya terdapat banyak faktor yang orang kata menjadi sebab kenapa dia sendiri perlu jadi change maker dan buang sampah tu. Jadi adalah faktor-faktor kata sebab-sebab contoh dari segi personal punya perspektif tentang macam mana kita menjadi manfaat kepada orang lain. Sebenarnya nak tak nak manusia ni dia hidup, dia kena diberikan satu purpose yang besar. Contoh kalau saya kata purpose terbesar saya adalah untuk mengubah pemikiran masyarakat melalui filem. Benda tu dah cukup besar. Kita tahu pemikiran masyarakat perlu dididik, masyarakat perlu didik. So bila kita rasa tanggungjawab untuk buat benda tu, baru kita akan buat. Kalau tak, kita macam yalah, kita tak ada tujuan. Tak ada benda yang kita nak capai kan. Tak cukup sebab. Dia macam kenapa aku kena buat? Kenapa tak orang lain buat? Kenapa aku kan? Nak tak nak kita kena cari sebab tu. Dan antara sebab-sebab yang akan diberikan nanti adalah sebab-sebab dari personal view, daripada dari segi ummah punya view macam mana, kenapa benda tu perlu. So macam in a way nak tak nak kalau faktor why ni kita tak grab, kenapa kita tak grab. So memang nak tak nak tulislah 5-6 jilid buku kan. Kalau orang tu tak rasa dia punya tanggungjawab untuk ubah tu, macam tu lah. Anyway, kita dah tak boleh kata contoh untuk menyelesaikan masalah ni apa, kita buat syarikat semua kan. Anyway, kita dah tak boleh disogokkan dengan kalau buat syarikat ni kita jadi kaya, dapat beli BM semua. So benda tu sebenarnya tak cukup. So bila contoh kalau dah berjaya dah dapat BM, so what? Apa kau buat lepas tu? Dia macam dia jadi satu benda yang short term. Dia macam tak berakhir lah. Tak berakhir lah. So macam contoh saya nak belajar belajar sungguh-sungguh untuk jadi dalam SPM. So lepas SPM habis lah. Setuju. So itulah ada banyak yang akan dikupas lah tentang kenapa kita kena jadi dari segi ekonomi punya faktor. So memang kita akan terangkan dengan lebih lanjut macam apa yang berlaku dan apakah penyelesaian dia macam tu. Jadi insyaAllah 1 minit 32 lagi. So ada nak tambah apa-apa? Untuk tips untuk seminggu ni supaya episod kedua lebih berkesan, semua orang yang dengar ni perlu nampak sampah terus kutip, initiate benda ni. Kita biasakan diri kita dengan ni, settlekan sampah dulu, so baru kita masuk episod kedua, sesuatu yang lebih besar. Macam sebelum ni ada cerita kan, contoh pisang goreng cheese. Macam mungkin memang dah ramai gila lah yang terfikir pisang goreng cheese macam kalau pisang goreng ni tak cheese ni mesti sedap kan. Tapi bila ada seorang initiate, semua nak jual pisang goreng cheese. Nampak dia punya Betul. So memang initiate ni penting. Kejap lagi kena pergi beli lah. Boleh lah kot nak beli. Jadi konklusi kata hasil pembincangan antara poin-poin penting yang ingin kita terapkan beritahu lah sebelum sebagai penutup kan. Kenapa masyarakat jadi kata tak peduli ataupun biarlah jadi ignorance kan. Satu sebab memang itu fenomena yang ada kat dunia adalah memang semua benda memerlukan komitmen kita. Relatif masa tidak sama antara kita. Contohnya usahawan punya masa dengan peladang kat kampung kan lain tau. So macam usahawan memang nak tak nak
dia tak boleh cater semua lah. Dia tak boleh selesaikan semua masalah macam tu kan. Dan kalau contoh generasi kita dengan generasi atas kita, mungkin kita punya komitmen adalah lebih. Nak belajar lagi, nak fikir untuk ni lagi, kahwin apa semua, nenek suruh beli kereta apa. So berguna macam tu lah. So insyaAllah jumpa lagi untuk next episode. InsyaAllah itu saja Itu saja minggu ni. Okay. Dan memang season ni memang kita akan bincang pasal tu lah. Dan changemaker dan bagaimana changemaker ini boleh membawa inovasi, boleh membawa perubahan kepada ummah secara keseluruhannya. InsyaAllah itu saja dari kami di Dis FM. Bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang. Kencang lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pula jawab. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel, SoundCloud dan Facebook page 2 Idiots FM. Bukan sekadar sembang kencang, tapi lebih kencang.